Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa di Garasi TV hari ini untuk siaran 21 hari bulan Disember 2021. Kami kembali setelah Garasi bercuti 2 hari. Ketika kita semua tenggelam dalam krisis banjir yang luar biasa melanda Lembah Kelang dan juga negeri-negeri di Sembilan, Melaka dan juga Pahang yang menerima tekanan yang hebat bagi apa yang disebut sebagai La Nina, pusingan pertama untuk Tengkujuh tahun 2021 yang dijangka akan berlanjutan hingga Mac tahun 2022. Saya ucap terima kasih walaupun kami tak update apa-apa dalam tempoh bercuti, kecuali saya naikkan share saja untuk kalau saudara ingin menderma dan ingin memberi bantuan kemanusiaan kepada masa banjir. Kita cuma naikkan update Islamic Relief Malaysia melancarkan tabung bantuan mangsa banjir di seluruh negara. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hanya 4 hari saja kita dilanda tekanan apa yang dipanggil sebagai tekanan cuaca rendah yang menghasilkan hujan yang lebat, iaitu bermula pada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan semalam Isnin matahari dah buka dengan baik, dan hari ini Selasa saya percaya matahari terus cerah je. Kerana walaupun banyak spekulasi yang dikabarkan orang mengenai cuaca, saya ingat saudara rujuk saja kepada Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, kerana di situlah tempat yang relevan. Kerana ramai orang masih lagi cuba menggambarkan bahawa sekiranya berlaku taufan ataupun taifun di negeri-negeri berkaitan dengan Malaysia, semua orang cuba membuat teori domino bahawa Malaysia juga akan dilanda taifun. Jadi ada kebimbangan kerana satelit antarabangsa mengesan pergerakan taifun ke Vietnam. Maka simply je orang membuat calculation teori domino bahawa pantai timur juga akan dilanda oleh taifun, kerana kebetulan taifun Rai melanda Filipina pada 2 hari sebelum kita menerima hujan lebat Jumaat tu, iaitu pada hari Rabu dan Khamis. Taifun Rai yang dengan kelajuan 300 km sejam melanda Filipina. Maka semua orang memberi gambaran, sudah ada satu gambaran, iaitu kalau Taifun Rai landa Filipina, kita tak jauh pada Filipina, maka kita akan kena. Kerana selepas Taifun Rai, Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan beberapa negeri yang lain dilanda hujan lebat. Padahal dalam brief saya dah bagi tahu dah, Taifun Rai telah dilihat pergerakannya itu, iaitu daripada Davao ke Oklaban di Kepulauan Palawan atau selatan Filipina. Dia melencong menghala ke Manila, berarti tidak menuju ke kawasan berdekatan. Tapi tak apalah tuan-tuan, dalam keadaan panik, ramai orang akan bagi banyak sumber yang berasaskan kepada apa kita panggil sebagai kebimbangan. Tapi realitinya bukanlah itu cara kita membuat analisis geografi. Saya juga bukan pakar tuan-tuan. Saya terpaksa membaca isu geografi 3 kali lebih detail daripada membaca isu politik, kerana saya takut saya memberi maklumat yang salah kepada anda. Tapi alhamdulillah, saya fikir kata sejak sebulan lepas, hinggalah ketika COP26 berakhir pada 2 hari bulan November yang lalu, Garasi sentiasa konsisten mengingatkan rakan-rakan Garasi yang menonton live ni, dan juga bila video dia dimuat naik di Facebook, mengenai secara mudah yang kita nak baca adalah suhu dunia adalah domino dari segi. Satu, dari segi apabila kita melihat musim panas yang ekstrim berlaku di kawasan panas yang tertentu, musim sejuk yang ekstrim berlaku pada kawasan yang menerima cuaca musim sejuk. Bagi negara tropika, pasti kita juga akan menerima cuaca yang ekstrim dari segi hujannya. Dan Afrika, Sub-Sahara dan juga negara-negara tanduk Afrika yang mengalami La Nina selalu, mereka juga akan menerima impak yang sama berarti tahun ini. Jadi tuan-tuan, walaupun kita masih ada lagi sisa-sisa bencana
Saya ucap takziah pada keluarga, pada mereka yang ditimpa bencana. Saya fikir kata 41,000 orang yang berada di pusat PPS ni, pusat perlindungan sementara. Hanyalah 1/10. Berarti bencana ni mungkin dah telah pun mengancam 500,000 orang kerana angka-angka yang tidak dipindahkan, yang tersangkut serta jumlah rumah yang terbabit boleh menggambarkan 500,000 rakyat Malaysia sebenarnya terjejas teruk dan separa teruk akibat banjir kali ini, kerana ini adalah banjir menung atau banjir tenang yang paling complicated, terutama bagi mereka yang berada di Hulu Langat dan juga mereka yang berada di Shah Alam bawa ke Kelang. Dan lebih berat lagi adalah kita mengharap matahari itu keluar, ya Allah Tuhanku, supaya matahari sepanjang minggu ini keluar bagi memastikan kawasan-kawasan yang dilanda air menung, terutama Seksyen 23 Shah Alam, Seksyen 13, kawasan-kawasan di Langat yang berada pada tanah rendah ketika menerima limpahan air tetapi tiada mempunyai laluan untuk air keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, dia bukanlah aneh kerana ketika taufan Katrina melanda New Orleans, 2 bulan takungan air yang dibawa oleh ribut taufan Katrina masuk ke dalam New Orleans menjadi banjir tenang yang sangat luar biasa dalam sejarah manusia. 2 bulan baru air itu kering. Malah apabila air kering pun, bandar-bandar di New Orleans menjadi rumah hantu hingga sekarang. Kalau saudara melihat dokumentari The New Orleans akibat banjir Katrina, apa yang telah ditinggalkan oleh banjir Katrina adalah kawasan-kawasan yang telah pun dilanda dan memusnahkan pertempatan, terutama pertempatan-pertempatan miskin kaum kulit hitam. Hari ini menjadi bandar hantu dan hari ini menjadi bandar pengedaran dadah yang paling besar di Amerika, iaitu kawasan tersebut ditinggalkan, penagih dadah duduk dan menjadi kawasan pengedaran dadah yang tinggi. Jadi bagi negara, jangan blame keadaan. Saya tengok ramai orang marah itu ini tentang pihak berkuasa, tentang kelewatan. Saya beritahu pada saudara, Amerika negara yang maju pada tahun 2005. Mereka mempunyai agensi bantuan yang sangat luar biasa pun. Hingga sekarang, tuan-tuan. Taufan Katrina 2005, sekarang 2021. 16 tahun. Amerika tak boleh membangunkan semula kawasan-kawasan yang dilanda kesan kemusnahan yang teruk. Malah kawasan itu sekarang bandarnya didiami oleh gangster, di mana masyarakat gangster ni masuk dan menjadikan kawasan-kawasan yang tidak dibangunkan semula sebagai kawasan pengedaran dadah yang paling besar di New Orleans. Jadi 17 tahun selepas taufan Katrina memusnahkan sebahagian besar pertempatan-pertempatan masyarakat miskin yang kemudiannya tak mau kembali ke kawasan tersebut kerana kemusnahannya dah besar, dan juga fobia kerana taufan Katrina telah meragut begitu banyak nyawa. Tuan-tuan boleh bayang kawasan tersebut sekarang telah menjadi kawasan jenayah. Kita percaya bahawa langkah pemulihan terutama di Batu Tiga Shah Alam, walaupun hingga hari ini masih lagi ada air menung di Seksyen 24, Seksyen 25 Shah Alam, di Seksyen 13 Shah Alam, banyak di kawasan di Langat ada banjir menung. Kita harap matahari terbit cepat, dan usaha kerajaan untuk membuat tebing, dipanggil sebagai tebing buatan, bukan tebing buatan, dipanggil kolong buatan, bagi membolehkan kawasan yang terkepung air dan kemudian dia tak berada jauh daripada sungai. Proses menggali tebing akan dibuat bagi menyalurkan air keluar. Kerana saya tak fikir cuaca panas matahari yang bergerak pada 28 darjah Celsius ke 30 darjah Celsius waktu siang boleh mengeringkan air. Kerana kita tak berada dalam kemarau hangat. Kalau kita berada betul-betul dalam kemarau hangat, Sepang pernah mencapai 42 darjah Celsius, mungkin langkah pengeringan air berlaku dengan cepat. Tapi air menung ni akan kekal lama selagi kerajaan tidak melaksanakan projek. Tapi saya dengar NADMA telah memutuskan salah satu daripada cara penyelesaian banjir menung adalah membuat terowong air. Saya harap penggaliannya dimulakan dengan secepat mungkin bagi memudahkan mereka yang terjejas teruk di kawasan air menung ataupun air terkepung ni dapat kembali ke rumah masing-masing. Saya fikir kata walaupun saya very factual, tapi dia tak boleh menggambarkan naratif nurani kita semua, di mana ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Saya tengok banyak wawancara yang dilakukan oleh pakar-pakar tempatan, sangat mengecewakan. Wawancara yang dilakukan dengan agensi-agensi kerajaan juga sangat mengecewakan. Tak ada siapa yang boleh memberi konklusi solid kepada rakyat tentang apa yang berlaku. Dan ada setengah-setengah wawancara membangkitkan lebih rasa marah di kalangan kita rakyat jelata kerana
wakil-wakil agensi, ahli-ahli politik tidak dapat memberi jawapan yang solid dan jawapan yang membantu meredakan kekecewaan kita semua kerana kenapa peristiwa ini berlaku. Cuma saya bagi tahu bandingan kepada anda, di Filipina 300,000 orang dipindahkan tapi tak berada dalam keadaan tempat PPS yang semudah kita. Di Filipina sekarang 300,000 orang yang dipindahkan kerana taufan Rai, sebahagian besar masih lagi tidak mendapat tempat tinggal dan tidak dapat bantuan. Walaupun selatan Filipina adalah lokasi statik setiap kali taufan datang, menjulur daripada wak panas lautan Pasifik menuju ke daratan, terutamanya di selatan Filipina ni. Tapi alhamdulillah saya fikir kata di Malaysia, oleh kerana dia tidak memusnahkan keseluruhannya. Jadi berarti orang yang selamat di Kuala Lumpur, pusat bandar Kuala Lumpur, orang yang selamat di RPJ, orang yang selamat di Damansara. Ada orang datang sejauh daripada Ipoh. Ada orang datang sejauh daripada Melaka dan Negeri Sembilan menghantar bantuan. Saya ucap terima kasih banyak, terutama pada konvoi-konvoi yang membawa sampan dan juga bot fiber mereka di atas bumbung kereta. Saya ingat inilah satu semangat yang luar biasa. Terima kasih. Gambar yang saya lihat adalah delegasi daripada Ipoh. Terima kasih delegasi daripada seluruh negara yang mengambil ikhtiar letak bot di atas four-wheel drive, di atas kenderaan SUV, MPV mereka untuk datang dan kemudiannya cuba memberikan bantuan. Walaupun barulah kita faham koordinator yang digunakan oleh JPS apabila berlaku banjir, dia tak membantu kerana ramai orang menghantar koordinat lokasi mereka terperangkap. Tapi banyak sampan tak boleh masuk kerana kita tak boleh baca koordinasi itu seperti kita bergerak jalan raya biasa. Apabila berlaku banjir, setengah koordinasi tak boleh dilepasi oleh sampan kerana paras air itu hanya melepasi bumbung kereta. Oleh kerana kereta tersadai dengan begitu banyak, bot tersangkut. Jadi apabila air makin turun, misi bantuan menjadi makin sukar. Kerana apabila air berada di paras dada manusia, berarti dia telah berada di paras bumbung kereta, menjadikan lebih banyak bot dan sampan tak boleh masuk. Pada masa yang sama pula, orang dah tergelincir bantuan 3 hari kalau termasuk hari ini. Saya harap malam ni tak ada lagi jerit-pekik orang minta makanan daripada bumbung-bumbung rumah. Kerana saya faham kata bukan pengalaman kita, terutama di Lembah Kelang, untuk menghadapi keadaan ini. Ketika saya beritahu pada saudara sejarah panjang Tanah Melayu, tahun ni genap 95 tahun daripada banjir pertama yang dirakamkan dalam data sejarah sebagai banjir terburuk di Semenanjung, iaitu banjir pertama adalah 1926 yang menenggelamkan Kuala Lumpur dan menjadi banjir yang dipanggil sebagai Bah Merah, banjir yang paling teruk di Kelantan. Kemudian 1971 Kuala Lumpur merekodkan satu lagi banjir besar. Banjir 71 lah yang kemudiannya memberi idea kepada kerajaan Malaysia untuk membangunkan lebih banyak rumah pangsa. Itulah kerana datangnya banjir 1971 itulah banyak penduduk yang berada di Bangsa, di Kampung Abdullah Hukum, setinggan-setinggan yang ada tu berpindah. Dan waktu itulah idea membangunkan rumah pangsa banyak. Kita tengok flat Pulau Pinang, flat Jalan Tor Razak, semua tu dibangunkan pada waktu itu adalah projek perpindahan banjir. Setiap kali banjir akan ada banyak pengalaman, ada banyak pengajaran. Saya rasa banjir kali ini saya belum nampaklah idea yang cerdik yang dikemukakan oleh mana-mana pihak. Terutama idea-idea lemah mengenai smart tunnel. Kita fikir kata smart tunnel macam mana nak dibangunkan di Seksyen 13 dan Seksyen 23 yang tak relevan untuk ada smart tunnel kerana nilai komersial bagi pembinaan jalan raya itu akan menekan berbilion-bilion kos. Projek tempatan banjir ketika saya berada pada tahun 2001, 80 juta ringgit projek tempatan banjir di Banner di Shah Alam bawa ke Kelang oleh Kementerian Pertanian Malaysia pada waktu itu bagi mengawal masalah banjir. Tapi kita tutup Seksyen 13. Kita tutup Seri Muda pada waktu itu untuk mengelakkan Seri Muda. Seksyen 13 juga kena. Dia macam gelembung belon. Awak tekan saja kat kawasan ni, air akan pergi juga mencari kawasan baru. Kemudian sejak projek tempatan banjir diperkenalkan 20 tahun dulu, inilah kali pertama kita melihat bahawa Seri Muda mengalami banjir yang paling dahsyat dalam sejarah. Kalau dulu banjir kilat, kali ini Seri Muda menjadi kawasan banjir benung.
yang mana saya fikir kata ribuan rumah masih lagi belum kering sepenuhnya, dan air mungkin berada lagi masih di paras lutut bawa ke pinggang hari ini kerana cahaya matahari yang tak cukup panas, tak dapat mengeringkannya. Apatah lagi air bercampur dengan lumpur pada bahagian bawah. Jadi saya harap kata usaha untuk menebuk laluan air daripada kawasan yang terkepung di tanah rendah menuju ke sungai akan dilaksanakan dengan segera. Kita bersedih, kita ucapkan takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan keluarga yang kehilangan ahli keluarga dalam bencana kali ini. Dia tak sesuai kalau saya nak buat bandingan dengan mengatakan bahawa Filipina angka kematian melebihi 100 orang, mencapai hampir 200 orang. Tak relevan kita membuat perbandingan dengan mengatakan, oh kalau orang lain nasib malang, apa salahnya kita malang sedikit. Tak betul cara begitu. Tapi dia masih lagi satu tragedi yang menyedihkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak yang kita belajar. Kita bagi tahu pada tuan-tuan hari ini, tuan-tuan reyuh, hari ini ahli politik reyuh, hari ini para teknokrat reyuh. Tapi dia bukanlah perkara baru, kerana banjir yang terakhir melanda Kuala Lumpur adalah 2013 dan 2014. Selain daripada banjir buruk tahun 2004 yang menenggelamkan dataran Merdeka. Kalau saudara ingat, banjir 2004 menenggelamkan dataran Merdeka. Banjir yang menenggelamkan Mahkamah Persekutuan, menenggelamkan sebahagian besar Masjid India. Saya masih ingat tu juga. Hinggalah kebangunan JPJ di komplek wilayah. Banjir tersebutlah yang akhirnya menyebabkan idea perpindahan mahkamah dibuat. Kemudian JPJ keluar daripada komplek wilayah kerana berpuluh-puluh ribu dokumen musnah begitu saja. Terutama dokumen JPJ yang berkaitan dengan kenderaan, dokumen mahkamah yang berkaitan dengan charge court ni. Tapi selalunya Malaysian dan juga politician Malaysia dan teknokrat Malaysia hanya akan bercakap tentang peristiwa tersebut ketika dia berlaku. Masuk beberapa hari, nanti kita hadapi pula tuan-tuan. Selepas ni tuan-tuan jangan aneh, walaupun kita ada 5 lagi hujan yang dijangka turun dalam Tengkujuh ataupun tempoh monsun Timur Laut ni, yang bermula 3 November dan berakhir pada hujung bulan Mac. Berarti kita kena bersedia. Bila datang kemarau teruk pula pada bulan April bawa ke Mei nanti ni, atau Jun nanti, pasti kita akan mengalami masalah bekalan air. Dia sama kalau tahun itu datang musim hujan yang teruk, tahun yang sama juga akan datang musim kemarau yang teruk. Berarti lepas ni kita akan berulang balik cerita lama, orang cari lori bekalan air, paras bekalan air di dam yang kritikal. Selalunya dam yang kritikal ni di Melaka kerana damnya cetek. Dam yang kritikal adalah dam di Negeri Sembilan. Kerana satu, jumlah damnya tu tak sizing. Kalau menyurut, kerana Negeri Sembilan adalah negeri yang padat dengan penduduk, tak memadai. Kemudian dam Lembah Kelang, dam di Kelanggit juga akan menurun. Kita bercakap pula tentang masalah bekalan air ketika musim kemarau. Kita balik pada perkelahian lama, iaitu kita nak buka pusat takungan air di Selangor, tapi berbalah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor sampai hari ini pun tak ada penyelesaian. Berarti setiap kali bencana berlaku tuan-tuan, kita akan balik topik yang sama. Siapa yang perlu dipersalahkan? Itulah Malaysian. Di malam ni pun saya tak maulah nak menuang minyak dalam api ataupun menabur garam dalam luka. Cuma saya beritahu kata, kalau mengikut apa yang dipanggil sebagai fenomena baru ni, La Nina, kerana angin yang bertiup membawa wak sejuk akan merendahkan tekanan suhu. Bila dia merendahkan tekanan suhu ni tuan-tuan, ini terma yang paling gagal diterjemahkan oleh mana-mana pakar geologis. Saya baca rata tuan-tuan, tekanan wak rendah ni rakyat tak faham. Berarti semua pihak yang menjadi PR ataupun pegawai perhubungan media perlu belajar bagaimana menginterpretasikan bahasa yang rakyat boleh faham, iaitu teori tekanan suhu rendah. Kerana teori itu sangat bersifat akademik, jadi rakyat tak faham. Tapi puncanya adalah kerana tekanan suhu rendah yang bergerak di laut. Berarti bila tekanan suhu rendah bergerak di laut, dia bertemu dengan wak panas. Yang ini akan menyebabkan berlaku mendung tebal, dan kemudiannya menyebabkan banjir. Cuma pattern kali ini agak pelik tuan-tuan, adalah kerana apabila awan yang membawa hujan lebat masuk, hujan lebat tak jatuh di tengah-tengah bandar.
Hujan lebat pergi dan sampai di banjaran Titiwangsa. Jadi teori hujan di Malaysia senang sajalah. Dia ini banjaran Titiwangsa, awan masuk di kandungan air dia berat. Dia pergi sampai dia tak boleh tolak angin, dah tak boleh, dia berhenti di banjaran Titiwangsa. Berarti ketika Kuala Lumpur mendapat hujan renyai yang panjang, kawasan banjaran Titiwangsa di sepanjang Lembah Kelang sedang mendapat hujan yang lebat. Jadi oleh kerana banjaran mendapat hujan yang lebat, maka dia turun daripada kawasan pegunungan tinggi masuk ke sungai utama dan itu yang menyebabkan berlaku banjir. Dan oleh kerana fokus kita dengan melihat mata kasar di kawasan tempat pertempatan yang kita tinggal ni tak ada hujan. Hujan hanya renyai. Kita rasa heran kenapa hujannya renyai dapat membawa banjir yang besar. Sebenarnya di kawasan pegunungan yang melakukan hujan terik itu menjadikan arus itu turun dengan laju. Kerana satu ada dari segi graviti. Apabila air berkumpul di kawasan banjaran tanah tinggi, dia akan meluncur laju. Berarti kita menerima kepala air hampir di semua tempat. Dan kepala air kali ini kita tak bercerita dalam kepala air banjir kilat. Dipanggil kepala air yang berpanjangan kerana tadan hujan yang sangat berat. Itulah tuan-tuan, saya update tuan-tuan, dan harapnya dalam seminggu ni matahari terang dan kerajaan melaksanakan segera proses pembinaan laluan air, apa yang dipanggil sebagai menggali terowong air bagi membolehkan air yang termenung di Seksyen 23, air yang termenung di Seksyen 25 dikeluarkan kembali ke sungai-sungai berdekatan.